مشايخنا ومعلمينا جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama sekali kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, dengan pemeliharaan Allah. Allah masih lagi memberi kita kesempatan untuk muhasabah diri. Allah memberikan kita kesempatan untuk melihat akan aib dan kesalahan diri. Allah memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Segala kesempatan ini adalah kurniaan daripada Allah. Ada orang yang Allah berikan segala perkara tetapi ia tidak mengambil kesempatan ini, masa lapang ini, masa ini, umur ini untuk menjadi insan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, dan adapun tawakal maka iaitu berpegang ia atas Allah pada tiap-tiap halnya. Tawakal ini makna dia pegang dengan Allah. Kenapa dia berpegang dengan Allah atas segala halnya? Sebab dia yakin betul-betul dengan Allah. Kenapa dia boleh yakin dengan Allah? Sebab Allah bersifat dengan sifat yang maha kaya. Allah bersifat dengan sifat iftiqar. Semua makhluk Allah berkehendak kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai wali kita, sebagai penjaga orang mukmin. Wali, al-wali min al-asma'ul husna. Al-wali
Sebab itu apabila kita ini tadi yakin sungguh dengan Allah, maka kita mempunyai sifat berserah, berpegang dengan Allah dalam segala hal. Kenapa kita yakin sangat macam tu? Sebab kita berpegang dan kita dah tahu ya bahawasanya yang bersifat dengan ilmu Allah, yang bersifat dengan iradah Allah, yang bersifat dengan kudrah Allah, yang bersifat dengan nafi' memberi manfaat Allah, yang bersifat dengan darun yang memudaratkan juga Allah. Jadi sebab itu apa kata Nabi SAW tentang satu hadis, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Makin kita baca, makin kita kuat beramal, makin kita tak tinggal apa yang diperintah oleh Nabi akan zikir ini. Makin kita kuat boleh berpegang dengan Allah. Sebab apa? Sebab yang memberi manfaat adalah Allah, yang berkehendak memberi mudarat adalah Allah. Sehingga kan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, jika berkumpullah seluruh makhluk di dunia untuk memberi manfaat, jika mana tidak dikehendaki Allah, nescaya tidak akan mendapat manfaat. Jika berkumpullah seluruh dunia makhluk ini tadi, seluruh alam untuk memberi mudarat atas kita, jika tidak dalam kehendak Allah, nescaya kita tidak akan mendapat mudarat. Sebab itu jalan amalan selain daripada mujahadah untuk yakin berpegang dengan Allah, antara amalannya zikrullah. Zikir mana untuk mendapat tawakal, yang yakin sungguh-sungguh yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah, ya, yang memberi manfaat atas kita dan apa yang ada pada kita, harta kita, keluarga kita, apa pun yang ada yang telah dikurniakan oleh Allah, hanya Allah. Dia yang selain daripada Allah tidak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Amalan zikirnya itulah dia. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Yang boleh memberi manfaat, yang boleh memberi mudarat, langsung kita berpegang dengan Allah atas tiap-tiap hal. Ya. Kenapa kita boleh berpegang? Orang ini boleh berpegang dengan Allah atas tiap-tiap hal kerana sudah jazam ia pada i'tiqadnya. Jazam ni apa? Tak ragu langsung, putus, tak ragu langsung, betul-betul yakin dengan Allah. Ya. Jadi ilmunya kita dah tahu, ilmu usulnya, pada usulnya, pada pegangannya, ilmu dia ni cerita dia. Tetapi pada amalannya, sebab itu Abi selalu sebut, jangan duduk pada ilmu sahaja. Ya, jangan duduk pada ilmu saja, yakin pada ilmu, sebab masih ada jalan syirik. Ya, masih ada jalan sesat. Jangan duduk pada tempat ilmu. Lalu sentiasa kita memandang, ya, akan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita ilmu ni tadi, akan kebesaran Allah.
lalu yakin kita tambah naik kepada ainul yakin. Ya. Jadi proses mujahadah daripada ainul yakin, bila kita pandang lalu akan hidup ni tadi segala peristiwa, kita lalu langsung kita bertambah yakin dengan Allah. Jadi hakul yakin, sempurna bagi ketika itu, benar-benar kita yakin, jazam kita, putus akidah kita. Mana putus akidah ni tak ada ruang ragu lagi. Maka ilmu ini alat, kena ada amalannya. Antara amalannya, jalan salah satu amalan, iaitu dengan kita berzikir kepada Allah. Jadi selain daripada mujahadah ni satu amalan daripada ilmu yakin. Untuk sampai kepada hakul yakin, amalan dia kena ainul yakin. Ainul yakin ni musyahadah, sentiasa memandang, melihat apa yang berlaku. Sebab itu Masya Allah, selain daripada mujahadah ini tadi, jangan tinggalkan zikrullah. Ni yang Nabi ajar pada kita. Bila kita pegang, tak ada siapa yang memberi mudarat, tak ada siapa yang memberi manfaat melainkan Allah. Itu Imam Ghazali dia susun zikir ini pagi petang. Itu yang dipanggil Awradul Ashraf. 10 wirid, satu wirid dibaca 10 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Allah, wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Maka tiap-tiap hari kita tanamkan dalam hati kita, tak ada siapa beri mudarat, tak ada siapa yang boleh memberi manfaat illallah, melainkan Allah. Ketika itu kita tambah yakin. Tatkala kita bertambah yakin, kita berpegang kita dengan Allah, maka jazam ia pada i'tiqadnya akan bahawasanya Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian alam. Yang tadbir alam ini Allah. Maka kita kena tanya, kena tahu apa itu alam. Alam ini iaitu tiap-tiap yang menerima daripada Adam kepada wujud. Dulu tak ada, lalu ada. Apa sifat alam? Iaitu berubah-ubah. Alam ini, apa maksud alam? Alam ini iaitu sekalian barang yang dijadikan oleh Allah. Ini nama dia alam. Dan sifatnya berubah-ubah. Apa berubah-ubah? Daripada Adam kepada wujud, daripada wujud kepada Adam. Jadi siapa alam tu? Kita lah. Kalau kita ni alam, apa yang ada pada kita juga alam. Selalunya bila kita pegang kita ni alam, yang ada pada aku ni bukan alam. Nampak tak? Jadi kita ni alam, iaitu sifat kita menerima daripada tak ada kepada ada. Nama dia mumkinat. Harus ada. Jadi apa yang ada pada kita juga menerima daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Jadi kalau barang yang perkara yang ada pada kita tak ada, tak payahlah pening kepala. Sebab nama dia alam.
Kalau kita pun alam, takkan benda yang ada pada kita, yang kita punya bukan alam. Ya tak? Kita pun pergi pasar, tercicir duit. Tak payahlah pening kepala. Sebab apa? Sebab alam dulu tak ada. Allah bagi kurnia kepada aku, lepas Allah ambil balik. Dalam kehendak Allah, dia tak ada kan. Kenapa? Sebab benda yang pada aku juga mungkinat, baharu, menerima, berubah. Bila pegang macam tu tak ada masalah apa. Kita pun berubah-ubah, takkan benda yang ada dekat kita tak berubah. Ini pentingnya usul, ini pentingnya tauhid, ini pentingnya akidah, supaya tenang kita di dalam menjalankan syariat. Kan Islam ini agama fitrah. Semua perkara dalam kehidupan ini ada dalam Islam. Jadi betul orang mukmin ni tenang. Itu yang Habib cakap ni dalam kuliah Habib semalam. Orang mukmin ni dia tak ada rasa takut langsung, sebab dia bersama dengan zat yang maha takut. Duduk dengan zat yang maha kaya, tak ada takut. Tapi jangan buat jahat lah. Orang mukmin ini dijaga, dipelihara oleh zat yang maha kuasa. Tak takut apa. Yang bersifat qawi ini Allah, maha kuat. Lepas itu kita ada amalan minta dengan Allah, zikir kita. Ini dalam wirid Ya Latif. Wal. Kita panggil wirid apa ya? Tak ada nama. Ya Qawiyyu Ya Matin, ikfi syarra zalimin. 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 Kita minta kepada zat yang maha kuat, yang bersifat qawi, yang bersifat matin. Mohon dengan Allah, ya Allah, ikfi syarra zalimin. Mana yang mudah faham benar? Jagalah kami. Ikfi ni asal berkafar kan. Cukupkanlah, maknanya dia peliharalah daripada kejahatan orang-orang zalim. Kita minta zat yang maha kuat. Jadi kita orang mukmin. Orang mukmin ni nak takut apa? Tapi kena minta. Kena minta. Kena minta. Kalau tak minta, itu yang rasa diri kuat. Kita rasa diri kita kuat, jadi kita tak memerlukan pertolongan daripada zat yang maha kuat. Itu yang selalu macam tu lah. Bila susah baru cari dia, bila sakit baru cari dia.
Masa senang tak cari dia, masa duit banyak tak cari dia, masa tak ada duit baru cari dia. Sebab itu Nabi pesan, jangan tinggalkan Allah. Nescaya Allah tidak akan meninggalkan kamu. Maknanya jangan lupa dia. Ya. Betul tak? Sebab kita duduk zaman akhir. Zaman akhir, ya. Nabi kata apa? Bila maksiat, beberapa maksiat kejahatan ini berlaku. Ini dalam hadis akhir zaman. Allah berikan 3 bala. Ini kata silap lagi. 3 bala. Tengok dalam buku tulisan Syekh Fahmi Zamzam, kalau tak silap, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Satu, kata Nabi SAW, berlakunya gempa bumi. Bila perkara-perkara yang disebut oleh Nabi dibuat oleh manusia. Bila orang buat. Kedua, Allah balakkan dengan angin ahmar. Sekarang gempa bumi kerap berlaku. Penyakit angin ahmar ini terlalu banyak berlaku. Orang kena penyakit stroke, Bell palsy, terlalu ramai orang kena. Ini bala. Yang ketiga, Allah ubah manusia seperti mana kerdah Nabi kata, iaitu sifat binatang, monyet. Ini kita takut. Berjasadkan manusia tetapi bersifatkan binatang. Ini Allah sebut dalam Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni macam binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Ini yang kita takut. Bila kita tak memandang kepada Allah, meninggalkan Allah dalam segala hal. Maksud segala hal ni tadi, kita senang, kita susah, sakit ke apa keadaan kita, jangan kita melupai Allah. Sebab segala perkara itu adalah kehendak Allah. Kita senang pun kehendak dia, kita susah pun kehendak dia, kita ada duit pun kehendak dia, kita tak ada duit pun kehendak dia. Cuma kita kena berfikir, kenapa aku ada duit? Ni kita kena fikir. Kita yang kosong, kosong, tiba-tiba ada. Kenapa aku ada? Persoalan ini akan datang apabila kita memandang kepada Allah. Tapi kalau kita pandang diri kita, aku ada ni sebab aku kerja keras. Berapa ramai orang yang kerja keras tak berjaya. Maka setiap pemberian ini mesti ada tuntutan. Saja-saja bagi ke? Allah bagi kita ni saja-saja ke? Tak saja-saja. Kenapa tak saja-saja? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua benda yang aku bagi aku tanya. Semua benda yang aku bagi ni aku Allah tanya. Nikmat semua yang kau dapat
Allah akan persoalkan, Allah akan tanya. Maka setiap apa yang kita dapat ujian. Ilmu yang kita dapat ujian, harta yang kita dapat ujian, pangkat yang kita dapat ujian, semua perkara yang kita dapat umur yang panjang juga ujian. Ada. Tadi ke apa? Ada orang nak terjun bypass jambatan serendah. Enak. Jadi kita syukur tak? Syukurlah. Itu bila selalu habis sebut. Bila dengar perkara-perkara yang tidak baik semacam tu, cepat kita sebut. Tahmid yang dalam musafir, bukan sekadar dalam musafir saja. Ya, tiap-tiap perkara yang kita dengar, perkara-perkara balak, ya, sunat, kita sebut tahmid ini. Yang Abi cakap dalam adab musafir tu. Awal dah kumat kamid. Cuba. Aswad ingat tak? Aswad ingat lah baca. Kenapa? Kerana Allah, bila seorang yang membaca tu, Allah pelihara daripada balak itu. Dengar orang bunuh diri, Allah pelihara kita daripada perkara tersebut, dikeluarkan kita daripada peristiwa itu. Apa pun kita dengar rumah orang terbakar, Allah pelihara kita daripada balak itu. Kita dengar orang bunuh diri. Sekarang macam-macam, tak tahu lah betul tak betul lah. Media masa ni kadang tak betul juga, kan? Cepat. Alhamdulillahilladzi afana ataupun afani mimma batalahu. Ini orang yang hati dia sentiasa sedar, orang yang berpegang dengan Allah, bergantung dengan Allah. Ini habis selalu sebut, ainul yaqin ni tadi, pandang dan apa kita perlu buat. Tengok apa perlu kita buat. Itu dia. Baik. Yang mengadakan ia Allah akan tiap-tiap satu, dan yang memilih akan dia. Nampak? Yang ada, yang mengadakan tu dalam kehendak dia, dan yang memilih akan dia. Kita ni milik Allah. Apa yang ada kita pada kita juga milik Allah. Kita pemegang amanah, diberi amanah. Kau bagi kau rumah, ingat tu amanah. Kau buat apa dalam rumah? Karaoke. Besok aku soal. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan yang memerintah akan dia. Kita diperintah oleh Allah. Apa nak jadi kat kita tak tahu. Kita sendiri tak tahu apa yang akan berlaku. Sakit, sihat, tak siapa tahu. Hari ni sihat, nak sakit, kita tak tahu. Sebab telah ada dalam ilmu Allah. Sebab itu kena banyak doa. Doa, minta kesihatan yang baik. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, elokkan kami dengan afiah dan selamat. Wa haqqikna, dan benarkan kami.
bitaqwa, dengan ketakwaan, wal istiqamah, dan tetap di dalam ketakwaan itu. Ya. Bukan sekadar kita dapat takwa, mula-mula dapat, di akhirnya dicabut oleh Allah. Kita minta istiqamah. Kenapa pula nak dapat takwa boleh cabut? Ada dalam Quran. Ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan kau sesatkan kami, sesatkan hati-hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas didatangkan atas kami petunjuk. Sebab yang memegang hati kita Allah, yang memerintah kita Allah. Tetapi kata jangan senang, jangan selesa, jangan selesa. Tetapi kata khaufan ni tadi, takut ni tadi, yang kita selesa dengan diri dia. Oh, aku dah okey ni, yang selesa. Kita ada riwayat mengatakan degupan jantung Sayyidina Abu Bakar ni boleh didengar, rasa khauf tu, takut dia. Du. Kita lepas kena kejar anjing baru macam ni. Kan? Lepas kena kejar anjing, duk dengar kawan sebelah duk. Kuatnya bunyi jantung. Tak pernah rasa takut dengan Allah, degupan jantung sedemikian. Itulah bezanya, jauhnya perbezaan kita dengan perbezaan sahabat yang takut dengan Allah. Nak letak, adik kita nak bangga apa ni kita ni? Kita nak besar diri macam mana? Kita menangis sebulan ni pun susah. Menangis sebulan pun tak. Tak menangis macam mana? Walhal Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab wajahnya ada bekas air mata. Kita tanya, maknanya kerap sangat menangis. Jadi kita nak letak diri kita ni siapa? Hebat tara mana? Sebab Nabi sebut macam tu. Nabi kata jumudul ain, tak boleh menangis ni tadi sebab hadis ni Nabi dah ulang. Siapa ingat? Kok Faidi ingat? Faidi matlaah tak selalu. Abi sendiri matlaah balik Abi tengok balik rakaman ni. Balik Abi tengok, ulang balik sekali, dua kali Abi tengok balik. Apa yang aku cakap? Mata yang tak boleh menangis, Nabi kata apa? Biqaswatil qalb, sebab hati dia keras. Qaswah qalb ini sebab apa Nabi kata? Biqasratil dhunub, dosa dia banyak. Dia tak boleh nak nangis. Nabi kata jumudul ain, mata dia beku, tak boleh nangis. Hati dia keras. Hati keras ni Nabi cakap sebab apa? Sebab dosanya banyak. Dosa banyak. Jadi kita tengoklah diri kita ni, dosa apa aku buat? Apa dosa yang aku buat lagi? Tengok. Kita tengoklah.
benda yang Allah tak suka aku buat. Jangan kita tengok kita betul atau salah. Aku betul, aku buat ni betul. Tapi Allah suka tak? Bila Allah tak suka, maka kita kena tinggal. Itu je. Ada? Macam suami isteri bergaduh. Ada? Ada Nodi, contoh. Nodi kata gaduh dengan Syida. Nodi kata, buat apa aku kena minta maaf? Aku suami. Kena tanya, perkara tu Allah suka tak? Kalau Abi tanya Nodi, Allah suka tak? Mana Allah tak suka, tak kisahlah. Siapa pun dulu yang boleh menjadikan perkara itu kesukaan Allah. Tak kira lah Nodi dulu ke Syida dulu ke. Ya tak? Ini yang orang memandang ni tadi, musyahadah ni tadi. Bukan kira aku suami, maka seorang isteri ni tadi wajib meminta maaf atas suami. Ya tak? Dia ikut tu jalan dia. Tapi orang yang bermusyahadah ini dia syuhud. Walaupun aku suami, tapi aku buat ni Allah suka tak? Jika Allah dan Rasul tidak suka, aku lebih rela mendahuluinya daripada aku menerima kebencian Allah. Tatkala itu sebab apa? Sebab kita nak berharap setiap perkara hal kita dalam rahmat. Kita tak cari lain, kita cari rahmah. Itu yang Nabi kata, bila ada ilmu ada rahmah, ada umur ada rahmah, ada harta ada rahmah. Bila semua dalam rahmah berkat. Itu aja. Ni bukan kira siapa dulu, siapa kemudian, siapa salah, siapa betul. Bila kita dapat pandang tu, Allah suka tak aku buat ni? Rasul suka tak aku buat ni? Tapi bila tak memandang ke sana pada ketika itu, lantak. Ni yang Nabi selalu sebut. Musyahadah, pentingnya musyahadah ini ke sana sehingga nampak perkara tu. Begitulah perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara itu bagi contoh yang mudah untuk kamu faham. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Allah suka tak? Allah suka tak? Allah suka tak? Bila kita dapat berpegang dan beramal sedemikian, nanti kamu lihat perubahan dalam hidup kita sendiri. Nanti kamu lihat perubahan dalam hidup kamu sendiri. Abi lihat dalam hidup Abi, dan kamu juga lihat dalam hidup kamu. Itu je. Dan setiap apa yang kita buat jadi berkat. Setiap apa yang kita buat dalam pimpinan Allah, dalam rahmat Allah. Itu yang Abi suka bawa cerita pemerintahan zaman Umar bin Aziz kan, yang serigala dan kambing boleh duduk sekali. Bila semua orang memandang kepada sedemikian, maka tempat itu jadi barakah dan orang sekelilingnya barakah. Ketika itu bumi itu subur, dan masyarakatnya berkat. Makanya agak kalau serigala tengok kambing tak makan, takkan orang lagi lah. Tak? Kalau kita fikir istilahnya, serigala tengok kambing, kira aku bukan tak suka kambing ni kata, tapi kenyang lah. Tak? So'oh panggil.
Itu ke. So'ah. Tak. Kenyang nak makan apa kami? Jika binatang pun begitu, ya, keadaannya, apalagi manusia. Itu yang habis sebut kita. Tapi kalau kita degil dengan diri kita sendiri, ketika itu terangkat rahmat Allah, baik. Maka dengan kerana yang demikian itulah ia berserah kepada Allah Ta'ala segala hal, dan berpeganglah ia atasnya. Dia dah yakin Allah ini sifatnya, yang memilihnya, yang memerintahnya, yang menjadikan dia. Aku tak nak berpegang lain, aku tak nak berserah selain daripada Allah. Ini pegangan aku. Berpegang terus dia, dan bergantunglah ia kepadanya pada tiap-tiap pekerjaannya. Terus ia bergantung pada Allah. Aku tak nak bergantung dengan yang lain selain daripada Allah. Karena manusia pun yang menjadikan, yang memerintah, yang memilihnya Allah. Aku pun makhluk Allah, dia pun makhluk Allah. Buat apa aku bergantung kepada orang yang sama dengan aku, pada perkara yang sama dengan aku? Sama ni tak, kita bergantung dengan makhluk Allah. Ya tak? Itu yang kalau tak ada duit susah. Sebab kita bergantung macam tak, kita yakin macam tu tak, kita pegang macam tu tak. Kalau tak ada duit susah. Jadi sampai sekarang duit itu menyusahkan kita sampai sekarang. Tapi kalau kita yakin berpegang kepada pemilik, pemerintah, penjadi, tak ada susah. Sebab yang menjadikan kita juga dia, yang menjadikan sekalian apa yang ada dalam alam ini juga dia. Serahlah dengan Allah. Kalau kita serah, kalau kita pegang, apa kita dapat? Terus lagi kita baca kitab. Tu. Tiap-tiap pekerjaan ia harap akan hasilnya kepadanya. Tentu ada hasil. Apa hasilnya, Wal? Orang yang berserah dengan Allah ni hasilnya apa? Allah sebut dalam Quran. Tu. Ada tu. Awal baca lah yang kat bawah tu. Awal. Tak. Kalau dalam ayat 1000 dinar, siapa yang berserah dengan Allah, apa hasilnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah dengan Allah, lalu Allah cukupkan segala perkara ni. Betul? Besar hasil tu. Macam mana dia boleh serah dengan Allah? Macam mana dia boleh bergantung dengan Allah? Macam mana tidak boleh bergantung? Sebab Allah Maha Kaya. Takkan susah kita bersama dengan zat yang Maha Kaya. Siapa yang cakap? Yang Maha Kaya yang cakap. Mana dia? Quran. Mana ayatnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang serah dengan Allah, Allah cukupkan segala keperluannya. Takkan dia tipu. Ya tak? Jadi tak adalah susah hati. Atau ia harap akan jauhnya daripadanya. Firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah
maka hendaklah berserah oleh sekalian orang mukminun. Orang mukmin berserah. Sebab kenapa orang mukmin berserah? Kalau tak berserah tak nama mukmin. Kenapa Abi cakap macam tu? Apa makna mukmin? Apa makna iman? Takrif iman Mirul. Al-iman Mirul. Apa takrif iman? Naufal. Al-iman ni ngaji jauh-jauh ni sampai Solo. Sampai Solo khatam bebek. Sampai pandai lah buat sambal bebek. Jadi khatamnya khatam sambal. Ya nak? Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Nanti 2-3 kali Abi nak tanya Naufal lagi ni. Abi ulang 3 kali. Seronok pai ngaji. Sampai khatam tak ada apa-apa macam mana. Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkani. Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkani. Iman apa dia? Ikrar dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasdiqu bil qalb, yakin, tahqiq, tak ragu. Hatinya tak ragu. Wa amalu bil arkan, beramal dengan seluruh anggota. Maka kata ulama, ini kesempurnaan iman. Maka orang mukmin bila dia dah tasdik, dia dah benarkan Allah yang maha kaya, Allah Rabbul Alamin, Allah segala-galanya, berserahlah dia dengan Allah. Betul Allah sebut sini dalam Quran ayat. Dan atas Allah Ta'ala orang mukmin ni bertawakal. Kalau ragu tak boleh serah dengan Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, atas Allah maka berserahlah oleh sekalian kamu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqq tawakkuli lirazaqakum kama Allah yarzuqu at-tayra taghdu khasan ya wa taruhu bitana." Artinya, jikalau bahawasanya kamu berpegang oleh sekalian kamu atas Allah Ta'ala, akan sebagai berpegang yang sebenarnya, serah betul dengan Allah. Ni bukan main-main pegang ni. Benar-benar pegang. Ala Allahi haqq. Betul Nabi kata, ala Allahi haqqa tawakkulih. Betul-betul serah. Ni bukan main-main serah ni. Betul-betul serah. Apa Nabi cakap? Artinya yang kuat dan yakin. Kalau dah yakin, dah kuat, serah ni ada lubang tak? Jadi penuh. Tak ada kosong langsung. Penuh, tak ada lubang langsung. Maknanya tak ada ragu. Nescaya. Nabi cakap apa? Memberi rezeki ia Allah Ta'ala akan kamu
seperti barang yang memberi rezeki ia akan burung waktu pagi yang kempis perutnya, dan pada waktu petang berisi perutnya. Tak pernah putus rezeki burung. Pagi-pagi kosong perutnya, balik begitulah selama hidup burung ini. Kalau Nabi cakap tak percaya, nak percaya cakap siapa lagi? Kalau Allah cakap tak percaya, nak percaya cakap siapa lagi? Ya tak? Duit kalau lama-lama kikis habis tak? Habis. Ya tak? Ni kalau Rizal pun dapat Aisina. Ya tak? Kalau 4 bulan sekali dapat air sina, lama-lama habis kita boleh sepi pasal air tu. Nak air sina apa? Air gelap ada. Dia boleh sepi. Ada tak apalah, air sina. Kalau dah diambil semua, air apa? Air gelap ada. Ini daripada sudut ilmunya. Tapi pemandaharan Allah habis tak? Fatawakkalu, kata Allah, kau berserah dengan aku. Dan Nabi cakap macam tu. Orang yang yakin, betul-betul yakin dengan Allah, rezekinya macam rezeki seekor burung. Pagi kosong, balik penuh. Tapi kau kena yakin. Kalau kau tak yakin, tak boleh. Itu yang Nabi cakap. Mana ada munasabah? Munasabah. Orang buka sekolah tak minta apa-apa, munasabah. Bukan 20 orang murid, 30 orang murid. Kita pelajar kita kadang sampai cecah sampai dekat 300, 250. Munasabah. Kita buat camp cuti sekolah tiap-tiap tahun 500. Tak minta 1 sen pun. Tak munasabah. Bukan 1 hari, 2 minggu. Bukan makan telur budak-budak ni. Peserta kursus bukan makan telur, peserta camp ayam, ikan. Mana munasabah? Betul tak Nabi cakap? Betul tak Allah cakap? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa has. Tak pernah berhutang kita dengan pasar. Bukan setahun kita buat, dah 12 tahun. Mana munasabahnya? Ni bukan Abi nak cakap apa, bukan Abi nak cakap ni sebagai satu perkara apa tak. Abi nak buka ni yang Allah dah tunjuk kat kita bertahun-tahun. Cuba. Ni saja je. Ini sebab bab tawakal. Kalau bab lain Nabi tak cerita. Masa camp kita sekolah 2 minggu, 1 hari duit ikan kita berapa? Saja. Nasrul. Biasa. Nasrul pun tak tahu nampak. 1 hari 1,002 ke 1,400. Kau kali 14 hari. Nampak? Bukan 30 orang, bukan 50 orang, 500 orang. Ni yang Nabi kata, bila kita berjalan lagi, ketika itu perkara yang kita lalu ini menjadikan kita melihat kebesaran Allah, jadi yakin. Kalau 12 tahun buat camp, tak pernahnya tak makan, takkan tahun ke-13 tak makan.
Betul tak? Tuhan kita yang dulu pun dia, sekarang pun dia, akan datang pun dia. Kenapa pula? Amail. Kenapa pula? Allah dulu pun Allah, sekarang pun Allah, akan datang pun Allah. Kenapa pula? Sebab Allah bersifat baqa. Bila zatnya baqa, sifatnya baqa tak? Af'alnya baqa tak? Baqa lah. Bila Allah dah sebut, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, siapa yang serah dengan Allah, Allah cukupkan. Zatnya baqa, kalamnya juga baqa. Tak boleh berubah lah. Sebab kekal. Kalau berubah tu nama dia makhluk. Senang tak? Dengan Allah senang. Dengan orang yang susah. Tak? Sikit lagi. Dan daripada ini hadis diambil makna tawakal itu, iaitu berpegang hati seseorang atas Allah Ta'ala serta ketiadaan keluh kesah. Dia pegang, syaratnya apa? Jangan keluh kesah. Macam mana ya? Tawakal juga, ragu juga. Itu tawakal ke ragu? Bila keluh kesah contoh macam mausuk kata, ni nak kahwin anak ni macam mana ni? Tu ragu ke ragu ke yakin bang? Ragu. Bila ragu, abang akan dapat benda yang abang ragu. Sebab ulama kata macam tu, sebanyak mana yakin kamu, sebanyak itulah datangnya pertolongan Allah. Banyak mana yakin ni? Kalau kita yakin 100%, tak ada kosong, tak ada lubang, dapat 100%. Yakin 10%, 10 lah dapat. Tak? Carol kalau pening makan apa? Sakit kepala makan apa? Panadol. Nama makan Panadol? Sebab dia dah yakin dengan Panadol. Ubat lain dia kata tak boleh jalan. Dah. Sama lah. Betul bila makan Panadol 5 minit baik. Yakin dia kat situ. Bagi dia ubat lain, tak boleh ni. Nampak tak? Kalau dengan Panadol boleh yakin, takkan dengan Allah tak boleh yakin? Betul tak? Dulu tak ada Panadol. Kalau sakit kepala orang makan ubat apa? Dusil. Ataupun cap kaki 3. Nampak tak? Ada orang yang dia kata, aku dusil je, cap kaki 3 tak boleh. Walhal dusil pun ubat, cap kaki 3 pun ubat. Kalau dengan dusil dengan cap kaki 3 boleh yakin, takkan yang menjadikan dusil tak yakin? Yang menjadikan cap kaki 3 tak boleh yakin? Yang menjadikan Panadol tak boleh yakin? Twist saja. Ada, kita tinggal twist je. Pegangan yang lama kita pegang yang salah tu tadi, kita twist saja. Ketika itulah pentingnya musyahadah ni tadi. Dan ketika salah pegang itu, ketika itu jadi qadariyah.
ketika kita serah terus jadi Jabariyah. Nah, cantik hadis ni. Burung pagi kosong, keluar ni usaha tak? Usaha. Dia pun tak tahu mana makan dia dapat. Dia cari. Dia pun tak tahu, dia serang. Balik penuh. Rupanya orang yang yakinnya kuat dengan Allah, natijahnya dicukupkan oleh Allah. Baik. 9.10. Mana puangan ni? Mana sikit. Pada ketika ketiadaan segala sebab, yang hendak jadi hasil segala hajatnya dengan dia. Ya? Apa dia? Tak ada jalan nak usaha langsung. Segi akal mustahil lah. Mustahil lah segi akalnya. Tapi pada Allah mustahil lah. Kita dah usaha tapi tak berjalan. Mustahil lah. Mustahil lah. Tapi pada dia mustahil lah. Allah pada ada mustahil. Pada Allah tak ada sifat mustahil. Ada. Dia habis sebut tu. Allah tunjuk kat kita madrasah ni banyak benda. Banyak sangat. Ada. Banyak sangat. Kalau ikutnya mustahil. Tak mustahil. Dia Abi cakap lepas Jumaat tadi. Allah tak bagi Abi tu meniaga, tapi Allah bagi kat budak. Nah, dia pandai meniaga, dia boleh meniaga. Abi tak boleh. Meniaga tak boleh, itu tak boleh. Tak dibagi talent. Jadi kalau dah tak boleh, semua tak boleh, buat apa? Buat apa? Buat apa bang? Segah lah. Orang kita panggil buat dek lah. Tapi ada masuk akal. Mana masuk akal? Kalau budak-budak ada api air sebulan 9,000, mana masuk akal nak bayar? Masuk akal apa? Mana masuk akal bang? Api air 9,000, duit pasar hampir 20,000, 18,000. Duit kita Sagawati dan sebagainya 24 ke 28,000. Mana cari? Takkan duduk pegang tasbih ya? Dah tu nak berniaga tak boleh, apa tak boleh pegang tasbih. Kira macam Carol boleh lah. Kejap peria meletup lah, apalah. Habis tak boleh. Habis orang beli biskut, kita pula nak tolong bayarkan biskut. Boleh macam lah ni. Orang beli, kita kata siapa ambil? Kita pula nak berniaga tak boleh. Tapi kena tolong orang berniaga. Membantu orang lain, Allah bantu kita. Ada tak? Habis percaya kat situ pula. Pandailah Allah Ta'ala antas sebab. Ada tak? Hadir. Tu takut apa nak bangun rumah? Keragu dia. Ragu. Kalau tak ragu, roboh. Kalau tak roboh, ragu. Aku roboh nanti, macam mana aku nak bangun rumah? Dah ragu. Ada. Bergantung dengan duit, susah ha? Ada. Memang susah. Bergantung dengan sebab, susah lah. Dan memang kita tak ada duit.
Orang tak ada duit nak bergantung apa? Tapi sebab dah diajar macam tu, bergantung dengan makhluk dahulu sebelum bergantung dengan dia bergantung dengan Allah dulu. Yang mendatangkan makhluk ni si Khaliq. Bila bergantung dengan makhluk, lupa Khaliq. Itu bila makhluk tak ada, susah hati. Bergantung dengan Khaliq. Kalau buat apa-apa pun Khaliq dulu. Jalankan tanggungjawab kita dengan Khaliq, dengan Allah. Yang lain diuruskan oleh Allah. Yalah, macam itulah. Bila dah segala sebab yang hendak jadi hasil segala hajatnya dengan dia tadi tak ada, maka jika bergoncang hatinya pada ketika itu, maka bukan ia daripada orang yang tawakal. Goncang hatinya. Macam mana ya? Macam mana ya? Keluar daripada golongan maka bermula bergerak segala anggotanya dengan mengerjakan akan segala sebab, serta kuat berpegang hatinya atas Allah Ta'ala, maka iaitu tidak menafikan ia akan tawakal hatinya. Orang yang usaha dia kuat tapi masih berpegang kepada Allah, tak terkeluar lagi daripada saf orang yang tawakal. Sebab usaha ni perintah. Yang tak bolehnya bergantung dengan usaha ni tadi, jadi kecewa. Buat tak jadi, buat tak jadi, buat kecewa tak? Tapi kalau kita memandang kepada Allah, punya Allah tanda. Jadi kerja hamba ni apa? Buat. Kerja aku buat. Yang nak bagi jadi, tak yang bagi jadi bukan kerja kita. Kan? Kalau kerja kita senang, asyik buat je jadi, senang. Ada? Itu yang Habib selalu bagi misal. Orang kahwin mestilah anak-anak. Mana ada orang kahwin tak nak anak? Kan orang gila je. Tak? Ada orang kahwin terus dapat anak, orang panggil bunting pelamin. Tak? Ada orang kahwin 10 tahun tak dapat anak. Kerja buat dengan yang bunting pelamin ni sama je. Nampak tak? Tapi orang ni kahwin bunting pelamin. Yang ni tak bunting-bunting. Jadi yang bagi bunting ni, yang bagi ada bunting dah macam kucing pula kan. Yang bagi mengandung ni siapa? Kekerja buat tu tadi. Kenapa kalau situ kita boleh nampak, tempat lain tak boleh nampak? Rupanya yang memberikan zuriat itu kerja hamba usaha. Rupanya usaha kita ni tak memberi kesan apa-apa kalau Allah tak tanda. Jadi kalau anak tu tak ada anak, dah kahwin tak ada anak, janganlah banyak tanya. Bila nak ada anak? Bila nak ada anak? Stres dia. Tak nak? Tak payah tanyalah. Sebab yang bagi anak bukan anak kita. Yang bagi anak, yang memiliki kita dan yang memiliki anak kita, siapa dia? Datang doa. Apa doa Nabi Ibrahim? Payah betul lah habis-habis ni. Dia takut Abi baca takut salah. Siapa yang hafal Quran tolong. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim.
Tu ayat dia. Bacalah, minta doa dengan Allah. Ingat awal baca awal. Habis dah baca tadi. Tak ingat. Habis baca 2-3 kali. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Awal baca awal. Mat, betul tak Mat? Mana Mamat? Mamat, betul ayat tu? Tak apa, tak ingat. Jangan rasa ayat surah As-Saffah tu. Ni cerita masalah adhiyah. Ayat tentang cerita adhiyah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada aku anak yang sah. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Fabasyarnahu bighulamin halim. Setiaja mengandung anak yang baik, anak yang lemah lembut. Minta dah dengan Allah. Apa salah? Usaha dah buat. Tiap-tiap hari baca Rabbi habli minas salihin. Ke takut ayat tu salah, tapi tengok balik. Rasanya Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Ibrahim AS dengan dikurniakan akan anak yang halim. Baik, wallahu a'lam. Setakat ni betul kata jangan pegang dengan ikhtiari kita. Kita rasa kita hebat, kita apa, tapi lupa dengan Allah dalam semua perkara. Jadi hati jadi gelisah, keluh kesah, kecewa dan sebagainya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ilayka nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana wahdina wa najjina min al-qawmi az-zalimin. Rabbana wahdina wa najjina min al-qawmi az-zalimin. Rabbana wahdina wa najjina min al-qawmi az-zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.